So sama juga dengan perjalanan dalam Shuang Ho ni. Sebagai seorang Shuang Horian kan ada perjalanan kita masing-masing. So seterusnya tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput speaker seterusnya untuk buat perkongsian tentang perjalanan beliau dalam bisnes Shuang Ho, dan ini sebenarnya adalah part 2 pernah dikongsikan sebelum ni. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin persilakan Senior VM Kak Aina untuk meneruskanlah. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Puan MC. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Nama saya Shakira Aina binti Wan Bukhari. Boleh panggil saya Aina. Saya dah guna produk Shuang Ho dari 2001. Daftar ahli Februari 2002. InsyaAllah bulan depan genap 22 tahun. Ini sambungan perkongsian saya, perjalanan saya dalam Shuang Ho. Part 2 lah. Okay, saya nak share screen kejap ya. I think part 1 saya share basically lebih kepada medical history saya kalau tak silap, dan juga sedikit latar belakang keluarga. Kejap macam mana ni? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sekejap ya. Sekejap. Okay. So sambungan daripada perkongsian saya yang part 1 tu, hari tu saya share pasal medical history saya kan, yang mana yang dah join hari tu, and then saya first slide saja saya kongsi. So hari ini saya nak sambung medical sejarah kesihatan saya, part 2 lah, ponteng sekolah. Daripada saya umur 8 tahun sampai saya SPM, memang setiap hari bukan setiap hari, bila saya ada masalah pertahanan badan yang lemah, tapi bukan jenis yang cepat jatuh sakit. Saya jarang jatuh sakit, tapi setiap kali saya jatuh sakit, saya akan MC migraine tu memanglah 3 ke 4, 1 ke 2 hari MC migraine. Tapi saya akan MC asbab jangkitan, saya akan kena batuk, sesema dengan demam sekaligus 2 minggu sekali, setiap kali kena. So selalunya saya akan kena dalam 2 kali setahun, dan asbab migraine saya, asbab saya sakit 2 minggu ni, betul-betul tak pergi sekolah, tak bangun, tak boleh bergerak apa. So buku kedatangan saya memang merah je, kosong. Sampailah saya daripada sekolah rendah sampai form 4, setiap kali ada perjumpaan parent teacher kan dengan mak bapak dengan cikgu, memang kena marah lah. Tapi ayah saya dah tahu, dia kata anak saya ni ponteng bukan sebab dia saja ponteng sekolah, tapi sebab dia sakit. Sebab selalu sangat MC, jadi macam kalau bangun pagi tu dah start sakit, memang tahulah, confirm lah tak boleh datang sekolah. Sebulan saya akan minima MC 8 hari. Okay. Setahun 96 hari. Campur dengan kena jangkitan. So jadi setahun kalau saya bersekolah tu lebih kurang 100 hari saya MC. Sebab tu banyak kosong-kosong lah kan. So 9 tahun bersekolah memang kedatangan sangat-sangat teruk. Okay. Memang bila saya kena migraine ataupun saya kena jangkitan, saya tak akan keluar rumah. Memang badan lemah selama 2 minggu, memang tak bangun. Saya rehat je. Dan keadaan ni berterusan daripada saya umur 8 tahun sampai saya universiti. Alhamdulillah setiap kali kena jangkitan ni, kena lepas exam. Maknanya habis exam, terus flat lah 2 minggu. So saya kenal Shuang Ho 2001. Waktu tu saya buat diploma. Masa tu saya hanya guna lucun selama setahun membantu masalah migraine saya, daripada kena 3 ke 4 kali seminggu kena serangan migraine, yang kalau siapa-siapa yang dah pernah dengar perkongsian saya YouTube, migraine selama 14 tahun daripada umur 8 tahun hingga kena Shuang Ho lah 2001, jumlah minyak angin saya guna 500 lebih botol. So saya guna lucun, Green Z, V-Care.
Dan saya mula ambil Lindsay masa kena denggi Januari 2003. So masa ni alhamdulillah waktu tu ada Yungkian, mak baru beli Yungkian nak bagi ayah makan, arwah ayah. Tapi arwah ayah tak sempat makan, bagi kepada saya dengan abang. Alhamdulillah denggi cepat baik. So medical history skoliosis saya, masalah tulang belakang. Daripada kecil, ramai orang tanya, Aina, you dulu daripada sekolah sampai universiti, sampai dah start kerja, you lincah ligat. Kenapa tiba-tiba you sakit? So, saya cakap, yang saya tahu daripada saya kecil, memang tulang belakang saya dah sengit, cuma tidak sakit. Bila start sakit tu yang makin teruk dan teruk. So, saya mula rasa sakit chronic pain ni setiap hari daripada umur 28 tahun. Bermula dari bulan, Allahumma salli ala sayyidina 2008 bulan 6. Kali pertama saya sakit belakang. Sakit 3 hari tu nak gerak pun menangis. Memang minimal lah tak keluar pergi mana. Lepas tu bertambah baik. Masuk hari keempat tu bolehlah nak jalan sikit dan mula drive sikit-sikit. Kemudian keadaan badan saya bertambah teruk dan teruk dan teruk. Sampaikan saya tak buat apa-apa pun. Contoh semalam saya langsung tak ada buat apa-apa. Hari ni pagi saya bangun sakit. Sakit macam saya ada pengalaman bekerja selama 30 hari tanpa cuti, 16 jam sehari bekerja di bahagian dapur hotel. Saya dulu buat diploma in chef training. So bayangkan kerja fizikal chef kan di dapur. So waktu tu tengah muda kan, so bolehlah nak hasak badan kan, kerja 30 hari tak ada off apa semua. Lepas sebulan bekerja 2 shift back to back, double shift ni, barulah rasa badan sakit. So masa saya sakit belakang ni, walaupun saya tak buat apa-apa hari sebelumnya, esok pagi tu saya rasa sakit satu badan, rasa lenguh macam Ina cerita tadi sakit saraf kan. Sakit tu satu badan, tapi tak buat apa-apa. Daripada situ saya mula macam, there must be something wrong. Mesti ada yang serius ni. Ni bukan main-main lenguh, main-main sakit biasa. So, alhamdulillah sebab buat volunteer work dengan kumpulan pemulihan, projek leader kami dia pakar pemulihan, dia adalah Mother of Rehab Malaysia, boleh google. Pergi buat pemeriksaan dekat UMMC, MRI 2 jam lebih, full body, X-ray apa semua. So assessed by rehab specialist. Lepas tu immediately terus saya request untuk fisioterapi dengan occupational therapy semualah. And waktu tu my rehab specialist kata, you macam semua orang akan lalui proses degeneration, penuaan lah kan. Cuma you lebih sikit, dia cakap macam tu je. So yang bagi tahu saya secara detail masalah skoliosis saya ni kenapa teruk sangat adalah my physiotherapist. Bila dia tengok result keputusan MRI saya. So dia cakap, Aina, you ni, you guys boleh dengar clear kan? Okay. Aina, you ni umur masa tu 28, tapi keadaan tulang belakang you, your spinal disc, your sebahagian daripada badan you, your joint, your muscle adalah umpama orang 2 kali ganda umur. So maknanya badan saya pada ketika itu, my spine apa semua ni macam orang umur 50-an, 60-an. Memang betul pun, saya daripada awal 20-an, masa saya buat diploma tu, saya dah perasan waktu tu tak ada masalah tulang belakang lagi, tapi saya punya joint, tangan saya, jari, sendi-sendi jari, saya punya siku, saya punya pergelangan tangan, saya punya bahu, semua kerup-kerak berdetak, semua berbunyi daripada awal 20-an lagi. So saya diiktiraf berdaftar sebagai OKU pada tahun 2012. Okay. Ni learning disability, masalah pembelajaran. Fungsi otak dah terjejas. Nak berfikir, nak mengira, daya ingatan, nak selesaikan masalah. Contoh haus, sangat-sangat haus. Keluar bilik, ambil gelas, bubuh air, letak atas meja. Saya pandang je gelas tu. Saya haus. Lepas tu saya tutup gelas tu, saya masuk bilik, saya baring. Saya masih haus.
This is where bila orang tanya, kenapa macam tu? Saya tak tahu. Saya tahu saya haus, tapi langkah seterusnya nak selesaikan masalah haus saya ni, the brain somehow rather tak connected tau. So bila mula benda-benda yang kecil, lepas tu makin kerap berlaku benda-benda yang besar. Dan sejak dari November 2022 sehingga ke hari ini, benda yang kita lakukan, aktiviti harian yang kita lakukan paling minimal 5 kali sehari, solat. Saya ada masa-masa yang tak best, yang teruk, sampai ke tahap saya pegang phone baca Al-Fatihah tapi saya tak boleh compute. So bayangkan setiap kali nak solat macam tu. Bayangkan tahiyat akhir, saya perlu fokus berfikir, nak habiskan bacaan tu, ada masa-masa tak habis pun, 15 minit, 20 minit, tahiyat akhir saja. Setiap waktu macam tu. So kadang-kadang kawalan fizikal orang kata, clumsy. Apa clumsy dalam bahasa Melayu? Pergerakan tak sync lah. Jalan terlanggar sana, terlanggar sini, tersadung sana, tersadung sini. Ini semua makin teruk. Bila kadang-kadang nak bercakap pun macam sebutan salah. Nak cakap benda lain, saya sebut benda lain. Nak panggil, kadang-kadang kita tengok mak kita kan, ataupun I'm sure bapa ibu kadang nak panggil anak sulung terpanggil anak nombor 2 kan. So ini bayangkan situasi tu untuk setiap keadaan. Setiap keadaan. Nak sebut tolong bagi cawan tu, saya cakap pinggan. So bayangkan ini yang saya hidup setiap hari. Dari Ogos 2021. Lepas vaksin. Saya ada share learning disability YouTube 2 tahun lepas pasal masalah pembelajaran ni boleh berlaku kepada sesiapa saja. Kadang-kadang kalau kita perasan lepas kita demam yang teruk ataupun sakit teruk, kita perlu masa nak, dari segi fungsi otak kita perlu masa lebih sikit nak get back to sebelum sakit. Kita macam blur, tak berapa nak fokus sangat, kita nak fikir pun slow je kan. So kalau fungsi otak kita okey, fizikal kita semua okey, kita punya peredaran darah semua okey, cepat proses nak balik kepada sebelum sakit. Bila fungsi otak dah mula terjejas, lambat. Dan ada ketikanya perlu terima realiti yang okey, saya dah tak boleh buat banyak benda dah. Okay. Saya dah cerita pasal keadaan adik saya, so kita akan skip yang ni. Ini saya rasa saya tak ada cerita. Okey, adik saya 2007 Disember dia ada infection di lutut. Lutut dia sebesar buah kelapa. Saya tak ingat dah belah kiri ke belah kanan. Banyak benda saya dah lupa, but I remember that. So because lutut dia ni bengkak selama seminggu, bila nampak je lutut itu bengkak, terus bagi linzi lah. Tapi tak banyak, sikit. So selama seminggu dia tak ada demam, tak ada apa. So daripada hari Isnin sampai hari Ahad, hari Ahad tu kami ada perjumpaan dengan rehab specialist kami itulah, Prof Lai. I think ada share kot Prof Lai sebelum ni. Okay, Prof Lai ni tunjuk kat dia, Prof Basri lutut dia bengkak Prof. Lepas tu dia tanya, dah berapa lama? Dah seminggu. Ada demam tak? Tak ada. Dia macam mana keadaan dia? Makan okey, tidur okey, buang air besar apa semua okey. Nothing, tak ada benda yang berbeza. Cuma lutut dia je bengkak. Tapi kita orang bagilah linzi. So Prof macam, okey, jom. Saya ni pun nak jom pergi mana? Jom kita pergi hospital. Emergency. So ikut pergi emergency, buat x-ray. And daripada x-ray tu dia orang tak boleh nak detect apa-apa. So Prof cakap saya, dia risau, takut ada jangkitan dalam darah ataupun jangkitan dalam tulang. Sebab kalau salah satu jangkitan ni sangat sukar nak beri rawatan. Sebab it's all over kan.
it goes all over. So anyway, Basri, 2007 tu dia masuk hospital 2 malam. Waktu ni lah kita alhamdulillah waktu tu dah taklah kata hadam betul-betul buku hijau, tapi dah faham pasal buku hijau. So bila berbincang dengan doktor pakar tulang, doktor ortopedik tu, ketua bahagian ortopedik, dan share ilmu apa semua, doktor tu tanya saya, okey adik, sebab saya cakap dia, adik saya dah duduk hospital dah 2 malam. Tak ada apa-apa rawatan, tak ada ubat, nothing. Tak ada apa-apa yang diberikan untuk adik saya. Tapi keadaan dia bertambah baik sebab ini yang kami buat. Saya beritahulah apa buat apa semua tu. So saya cakap, kalau macam ni baik, discharge lah. So dia kata okey. Awak rasa apa yang kami perlu buat sekarang? Doktor tu tanya saya balik. So saya cakap, doktor, dischargekan adik saya. Biar dia keluar. Dia dah baik. Dah buat blood test apa semua, tak boleh nak detect apa-apa. So Basri di discharge atas, macam mana nak cakap? The specialist, the orthopedic asked me what to do. So I decide, saya yang pilih. So alhamdulillah Basri discharge. Saya ada masalah hemofilia. Saya dah share masa part 1, masalah darah tak beku kan. So sebab itu saya memang selagi boleh saya akan elak daripada pembedahan. Apa jenis pembedahan. So 2012 bermula dengan tahi lalat. This is something yang arwah Tok memang pesan. Dia kata kalau tahi lalat ada sakit ataupun mula membesar, kena check. Tapi kalau tak sakit, tak membesar, tak payah. So saya ada tahi lalat kat bahagian tulang belakang, February. Masa tu ingat ala biasa tak ada apa. And then by March tu makin besar, sebesar saiz telur saiz D. Okay, ni ada. Okay, so pergi kat surgery department, jumpa senior surgeon. Term dia sebaceous cyst, near the spine between the left shoulder blade. So surgeon nak pakai bedah nak bedah. Tapi sebab besar sangat tak boleh bedah terus lah. So dia bagi antibiotik. Dan saya memang tak nak makan pun, tapi saya ambil je lah. So dia kata, okey tunggu dalam sebulan lagi awak datang. So saya okay. So ambil and then terus call Kak Liza, call Kak Ana. Kak Liza kata, makan je Lindsay, pulun habis-habis tu. Okey, berapa banyak? Makan je berapa banyak. So makanlah. Buat shiatsu, Allahu Akbar. Lepas ambil produk, lepas tu buat shiatsu, memang cepatlah yang mana blok-blok tu kan. The process is faster lah. So alhamdulillah, saya schedule the surgeon jadualkan pembedahan saya hari Khamis. Hari Isnin tu, lepas shiatsu daripada hari Sabtu, Ahad Isnin, mula daripada ketumbuhan yang sebesar telur tu, mula keluar air macam nanah. Lepas tu keluar air makin gelap, makin keruh. Lepas tu keluar darah. Lepas tu keluar tumpuk-tumpuk hitam dekat situ. Dan dalam masa daripada hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, dia keluar tak berhenti tau. So memang sentiasa kena cuci lah. Daripada Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari sampai hari Rabu, ketumbuhan tu mengecut tinggal 30% je daripada saiz asal. Hari Rabu tu alhamdulillah, ni sebab prof lah kan kenal doktor pakar semua ni. So saya ada number surgeon ni, saya call dia bagi tahu nak cancel pembedahan saya hari Khamis. So doktor tanya kenapa? Saya punya ketumbuhan dah mengecut. Of course saya kena marah, tapi saya kata tak apa, I'll take the risk, don't worry. So alhamdulillah, sampai ke hari ini tak ada operate apalah. Dia akan membesar kalau stres yang melampau, dia akan mula rasa sakit dulu. Kemudian dia akan pelan-pelan membesar. Bila dah macam tu saya kena uruskan stres, itu nombor 1. Dan kena buat treatment lah, ambil produk and also external treatment pun ialah. Okay. Sekarang masih ada, tapi tak berapa rasa daripada permukaan kulit. Kalau tekan dalam memang ada. Okay, ni saya dah share. Okay. Prof ni sebenarnya kawan baik mak. Mak saya meninggal Ogos tahun lepas.
Okay, ni pasal simptom-simptom Allah bagi hadiah ada ke semua 8 simptom-simptom kanser usus 2020. Daripada April saya ada share YouTube, so boleh tengok kat situ, boleh skip. Ni saya dah cerita pasal moyang saya, guru agama dan juga tabib. Nenek saya dah cerita. Mak saya macam-macam masalah kesihatan. Kenapa saya share pasal medical history saya, medical history mak? Sebab like kebanyakan daripada pengedar Johor, daripada leader Johor yang dah berbelas tahun, berpuluh tahun dalam Johor, hampir kesemua yang saya kenal, kami mula masuk dalam dunia Johor ni sebab masalah kesihatan. Dan hampir kesemuanya masalah kesihatan yang serius. Dan mak memang daripada kecil masalah kesihatan dia, I would say, bila orang tahu dia dah berpuluh tahun hidup dengan jantung bengkak daripada umur 12 tahun dan mak meninggal umur 74, dia like, really lah? Betul lah? Dan keadaan kesihatan dia daripada masa umur 40-an, masa dia tengah bekerja, adalah lebih teruk daripada masa umur dia 50-an, 60-an. Alhamdulillah, selepas kena Johor. So, mak kena stroke Mei 2007. Dia tekanan darah tinggi lepas haji, 89. Sebab ubat, what do you call that? Ubat yang supaya nak tahan period tu. Kalau nak pergi haji kan, ubat tu. Dan memang kesan sampingan yang biasa, common adalah BP akan naik. So mak, dia tak turun-turun walaupun dah berhenti ubat. Walhal orang lain lepas berhenti ubat, BP turun lah macam biasa. Tapi mak tidak. BP dia terus naik dan mulalah ambil ubat doktor. Daripada 1, dia naik 2, naik 3. So BP mak tu 240 per 160 hingga ke 180. Memang doktor yang merawat dia, doktor hospital, doktor homeopati semua kata, kalau orang lain ni dah tumbang dah. Tapi mak dengan BP yang macam ni, dengan ubat 240 per 160 ni, dengan ubat doktor masih tinggi, tak turun-turun. Dan in fact, alhamdulillah rezeki dapat berjumpa face to face dengan Prof Chen masa dekat Crystal Crown, masa Prof Chen punya roadshow dulu, zaman dulu. Mak tanya, Prof Chen, dalam keadaan BP mak yang macam ni, kena sentiasa berapa banyak linzi nak makan dan berapa lama? Prof Chen terus cakap, awak punya BP ni terlampau tinggi walaupun dengan ubat. So awak kena ambil linzi sepanjang hayat. So mak macam, kenapa? Kenapa kena for life? Because it is unusual. Walaupun dengan ubat pun masih tinggi macam tu. So kenapa mak ada masalah jantung bengkak ni? Sebab masa umur dia 12 tahun dia ada kena demam kepialu. Dia menyerang otot rheumatic fever, menyerang otot jantung. Antara simptom-simptom demam kepialu ni, selain daripada demam, dia sakit dada sampai berguling-guling sakit. Dan setiap kali dia demam, macam itulah keadaan sakit dia di dada. So because of that, dia dikategori sebagai pesakit jantung. Dia palpitation degup jantung dia sangat laju, 100 to 120. Macam kalau bila dah kena tu kan, dia macam orang baru lepas jogging. She'll be like panting. Itu satu. Yang kedua, dia miss beat. Maknanya dalam masa 1 minit tu, dia 3 kali dia akan tak ada beat. Tak ada degup tu, tak ada. And then irregular heartbeat. Irregular heartbeat macam mana tau? Duk 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 duk. Lepas tu miss beat. Duk 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 duk. Miss beat. So that is irregular heartbeat. So mak ada 3. Palpitation, miss beat, irregular heartbeat. So masa di umur 27 tahun mengandungkan abang sulung saya, sebab masalah jantung yang 3 ni ada, dia adalah calon pacemaker. Umur 27 tahun dah calon pacemaker.
Daripada kecil dia migraine, daripada kecil severe eczema, daripada kecil asma, gastrik. Dan asbab masalah-masalah inilah, terutama sekali gastrik dia kan, banyak dia kena pantang. Tak boleh makan benda keras, tak boleh makan benda pedas, tak boleh makan benda masam. Semasa dia memula kahwin ayah, nak pergi melawat saudara mara kan, nak mengenal, sisi mengenal kan. Memang orang kata, macam segan lah dia kata pergi rumah orang hidang keropok tak boleh makan, orang hidang buah-buah ranting tak boleh makan, semua dia tak boleh makan. So mak daripada kecil, sebab masalah kesihatan ni semua ni, memang banyak sangat pantang sampailah Alhamdulillah dah mula amalkan produk Syongho. I think masa dia umur dah start masuk 60-an, dia dah mula boleh makan benda-benda yang dulu berpuluh tahun dia tak boleh makan. Keropok, durian dia boleh makan, keropok, benda-benda masam, kacang, kuah kacang semua dia boleh makan dah. So this is why orang kata baik pulih badan kita. Walaupun kita nak pergi secara logik akal, faktor usia patutnya kita makin tak boleh makan kan. Makin kena pantang, makin kena jaga-jaga makan kan. Tapi dengan mak, tidak. Bila Alhamdulillah rezeki nak laburkan produk untuk mak, memang ya Allah, kira macam dia boleh makan macam normal. And dia boleh mula beraktiviti dan produktifnya macam orang lain. Mak di usia 50-an, 60-an, even until when umur 70-an pun, dia adalah lebih sihat, lebih cergas daripada masa di umur 40-an. Irna ada tanya, I remember masa 2020 kot, pasal shampoo kan, testimoni shampoo scalp care kan. Irna tanya, kenapa mak masa mula guna shampoo, rambut uban 70%, rambut hitam 30%, lepas tu lepas guna shampoo 8 bulan, dia bertukar. Maknanya lebih banyak rambut hitam daripada rambut uban. Tapi masa umur 60-an, rambut uban itu makin banyak. So I said, yelah faktor usia lah. But still, walaupun di umur 60-an, rambut uban dia masih lagi sedikit daripada masa umur dia 30-an dan 40-an. So again, fikir logik akal. Patutnya makin tua, makin banyaklah uban. Tapi mak tidak. Dan lagi satu saya nak share. Yang macam Masya Allah, amazing. Ya Allah, semua dengan izin Allah. Anak angkat mak dengan ayah. Dia menetap di Kuching. Testimoni saya share pasal Lucun tu, itu anak dia lah, Ira tu. Mak Ira ni, I ni, dia ada masalah Allahumma salli ala sayyidina injap jantung bocor daripada umur 32 tahun. Okay. So this is 2012 detect. And Allah Akbar, Alhamdulillah, rezeki dia mula amalkan produk. Dari 2016 kalau tak silap. Nanti insyaAllah ada rezeki nak share betul-betul Ain punya testimoni. Injap jantung bocor yang doktor nak tukar tau. Injap sintetik lah kan. Dari 2012, umur 32. Last dia check sebelum raya 2023. So that will be March, April last year. Okay. Dan dari 2016 tu, setiap tahun, sebab kesihatan dia sangat teruk waktu tu, setiap tahun doktor akan keluarkan surat untuk dia berikan kepada majikan, bagi tahu yang dia tak boleh kerja berat. Doktor nak tukar injap dari 2012, umur 32 tahun. Start makan produk 2016. Istiqamah, bit by bit, Alhamdulillah. So 2016 sampai 2020 start PKP, sentiasa doktor akan bagi setiap tahun bagi surat doktor. Dia tak boleh kerja berat. So 2023, dia telefon, dia kata, Aina, I baru balik, buat check up apa semua. Okay, kenapa? So, cakap, I dah tak payah surat dah. Saya macam, what do you mean? I dah tak perlu surat doktor yang mengatakan I dah tak boleh kerja berat. Di umur 44 tahun. Tadi saya cerita dia, doktor detect injap jantung bocor umur 32 tahun kan. Tahun lepas, umur 44. 12 tahun.
injak jantung dia, keadaannya, Allahu Akbar, masih sama daripada 2012. 12 tahun kemudian masih sama. Dan doktor tanya dia, ada 2 pilihan. Awak nak tukar injap ke awak nak maintain? So doktor beritahu lah kalau tukar injap, dia boleh teruskan hidup apa semua. Kalau tak tukar, dia kena kurangkan produktiviti harian, aktiviti harian macam orang tua. Dan Ain terus cakap, saya tak nak tukar. Yang doktor pun macam, awak masih muda, 44 tahun. Anak-anak masih lagi bersekolah apa semua kan. Kalau awak tak tukar, awak kena kurangkan aktiviti macam orang tua. Dia kata, tak apa, saya tak nak tukar. So doktor, okay. 12 tahun kemudian, again, fikir logik akal. Injak jantung yang dah bocor, yang perlu ditukar 12 tahun dulu, keadaannya masih lagi maintain. So, again lah, kita pun tahu, kita dah belajar reversal carta baik pulih kan, reversal chart Dr. Bernard Jackson. Kita boleh patah balik. Tapi perlu masa, perlu usaha yang setimpal dengan keadaan badan masing-masing. Okay. So, itu mak. Ni pakcik saya, dia profesor, dia dapat Profesor Emeritus Father Robotic Malaysia. Gambar nenek saya tu, saya tunjuk gambar nenek saya tu dia pakai jubah Prof Emeritus lah. Mana banyak ilmu yang saya kumpul daripada kecil, saya dapat duplikasikan daripada mak, yang mak duplikasikan daripada nenek. Nenek saya macam-macam dari segi pemakanan pun nenek, mana tu? Banyak tok yang share sebab dia dapat daripada bapak dia. Dah hilang dah, tak apalah. Okay, so let's continue. Ni nenek saya. Yang saya cerita masa Part 1, moyang saya adalah seorang tok guru, tok alim Mekah. Ada buku pasal dia dan beberapa lagi alim ulama Terengganu tahun 1920-an. Dan moyang saya juga adalah tabib perubatan Islam. So banyak nenek yang share pasal Allahumma salli ala sayyidina. Saya kena taruh. Dari segi pemakanan, dari segi macam mana nak jaga kesihatan, nenek tok saya daripada kita orang kecil memang dia selalu ingatkan pesan pada mak dengan adik-beradik mak yang lain, kata jangan bagi makan makanan proses. Burger ni semua jangan. Sebab kita tak tahu bahan apa. Waktu tu lebih kepada halal haram lah. Kan kita tahu apa dia bubur tak tahu kan. Tapi ya bila fikir balik, ya Allah, bahan-bahan makanan-makanan proses ni tinggi kandungan chemical kan. Benda yang bukan asli. Makanan palsu, makanan tiruan. Tapi yalah waktu tu nak belanja, nak bagi anak happy, bagi makan burger, bagi makan sausage, bagi makan minuman berkarbonat. So memang saya daripada kecil membesar dengan benda-benda ni lah. Sampailah arwah ayah sakit penat, baru kami 180 darjah berubah pemakanan. Dan insyaAllah ayah 12 hari bulan Februari, insyaAllah kita akan buat sesi memasak memasak cara Shonghor. InsyaAllah. So basically banyak ilmu sebelum Shonghor pun dah mula amalkan. Dah mula ada, faham dan amalkan. So migraine saya ada share pasal kat YouTube level sakit macam mana apa semua kan. Level 10 macam nak beranak. So basically kenapa saya nak kongsi? Peluang ada kongsi, saya nak kongsi ialah sebab tadi saya cerita pasal masalah learning disability. Fungsi otak dah mula terjejaskan. So memang mengambil masa yang sangat-sangat lama nak rehab baik pulih. Masih lagi, perjalanannya masih jauh. Sementara
Sementara saya masih lagi boleh berfikir, saya masih lagi boleh melihat dan bercakap, I just gonna continue on sharing lah. Okay, ni healing crisis bila migraine dengan hypothermia. Hypothermia ni badan kita situasi, Allah masalah. Kalau orang duduk dekat kawasan yang sejuk beku, tangan mula sejuk beku dan kita akan mula menggigil satu badan, menggigil sampai gigi pun itu hypothermia. So saya healing crisis ni lah hypothermia, akan menggigil satu badan. So bila berlaku macam ni, migraine dengan hypothermia sekali, so apa saya ambil? Lucun 15 paket, BPG adalah bipolar granular 2 paket, CEO pahit 2 paket, YKI I think YK Lindsay kot lah, YK Lindsay. Saya akan ambil 1 biji, itu Greensy. Lepas tu saya akan pakai glove. Glove pun glove kena yang heat tech tu bukan glove biasa-biasa. Sebab memang sejuk, betul-betul sejuk beku. Itu dalam bilik biasa tau, bukan dalam aircon. Pelik healing crisis tapi redha je lah. Dah badan daripada kecil, daripada lahir macam-macam sakit kan, so terima je lah. Pada saya, Alhamdulillah, ada healing crisis maknanya kita sedang melalui proses baik pulih. Kita tak simpan. Sama juga dengan healing crisis kepala saya dari 2020 April sehingga ke hari ini. Saya sentiasa perlu membotakkan kepala sebab migraine. Healing crisis migraine. Orang kata macam mana you tahu Aina? Sebab kat tempat-tempat yang saya cuah minyak angin, kat situlah akan kulit saya merekah. Mula-mula dia akan start dengan naik kelomomo yang tebal-tebal macam budak-budak kena kuping tu. Kemudian dia akan mula sakit, gatal, berdenyut, panas. Kemudian dia akan mula merekah, kemudian akan keluar nanah, kemudian sampai berdarah. Exactly tempat-tempat yang saya cuah minyak angin. Saya tak sapu saya cuah. Sebab apa? Sebab inilah level sakit migraine level 10. Macam tu lah kiranya. So Alhamdulillah lah, bila kita dah faham keadaan badan, kita dah tahu simptom-simptom dia, okey apa nak buat, apa produk ada ambil je, beggar-beggar. So selalunya akan setakat 2 jam, 3 jam, rehat perlu rehat. Jangan kalau kita tengah lalui healing crisis, ambil produk, still nak go on, don't. Badan kita ni bukannya mesin pun akan breakdown kan. So kita perlu rehat. Basically macam ni lah, bila kita rasa tak sedap itu badan dah bagi tahu hello, dah terlebih waktu dah ni, dah over limit dah ni. So kena rehat. Jangan tunggu sampai dah pengsan baru nak rehat. Kan? So baik kita rehat bila waktu mula-mula dah rasa. Sebab bila kita proaktif dari segi penjagaan kesihatan kita ni, proses kita nak rawat tu cepat dan mudah. Malah murah. Jangan tunggu dah sentap sampai sakit. Okay, kita biar kita sentap sebelum sakit lah. Alright. Inilah saya punya healing crisis migraine. Tangan, jari kaki, jari tangan dah beku. Kepala berdenyut macam nak terbakar. Greensy memang sentiasa satu tube tu saya pecek je, sapu satu kepala yang. Sebab tu saya perlu kepala botak. Sebab kalau penuh dengan rambut, Greensy tu tak kena kulit kepala macam alah ruginya. So sentiasa perlu dibotakkan. Alright, ni saya nak tekankan healing crisis versus side effect. Ni baru, dalam line baru saya, makcik saya di Kelantan. Dia tanya, okay makan Lindsay ni ada side effect? So saya tanya dia balik, side effect ni ikut cik, apa maksud side effect? Kita kesan sampingan lah. Okay betul kesan sampingan. Macam mana masuk kesan sampingan tu? So waktu ni saya macam okay, kita kena bagi dia faham. Apa beza healing crisis dengan side effect? Okay. Side effect healing crisis selamat. Healing crisis bersifat sementara. Okay, proses baik pulih. Whereby side effect adalah berbahaya, memudaratkan. Dan ada ketikanya ia menjadi kesan itu kesan yang permanent, kesan yang kekal. Side effect bila apa yang kita ambil, bahan-bahan yang berasaskan kimia, memang akan ada side effect. Tak boleh lari.
Kalau tak percaya, apa-apa ubat yang anda pakai, anda makan, tengoklah kat botol, tengoklah kat kotak tu. Mesti akan ada keping kertas kan, ataupun dekat kotak tu mesti akan ada tulisan kecil yang susah nak baca tu. Cubalah baca. Kalau susah nak baca, saya cadangkan pergi website manufacturer, cari maklumat. Cari maklumat. Kita bertanggungjawab atas segala benda yang kita masukkan dalam mulut kita. Kita bertanggungjawab atas segala benda yang kita sapu dekat kulit kita. Wajib sebenarnya. Kesihatan fizikal, kesihatan seluruhnya, fizikal, mental, emosi, psikologi dan jiwa adalah wajib untuk kita uruskan dengan sebaik-baiknya. Wajib. Wajib. Sebab bila kita buat sesuatu yang boleh memudaratkan badan kita, apa hukumnya? Saya bukan ustazah, saya bukan ahli agama. Saya nak anda fikir, renung-renungkan. So healing crisis, selamat. Itu adalah tanda badan kita sedang dibaik pulih. Healing crisis adalah bersifat sementara. Berbeza dengan side effect, ianya memudaratkan. Dan ada ketikanya kekal. So healing crisis sebab kita lalui satu tempoh waktu sesuai dengan keadaan badan dan sesuai dengan dos yang kita ambil, keadaan kesihatan kita akan bertambah baik, sikit demi sedikit. Nak cepat, ambillah dos tinggi. Nak cepat, kena make sure usus perut tip-top. Okay? Tu orang tanya, tak tahan lah lama-lama. Bagus, you tak tahan lama-lama. Wallap banyak-banyak. Sebab tu masa saya intensive treatment kolon, saya wallap banyak-banyak. Mak kata kalau tak tahan turunkan, saya tak nak. Sebab saya nak cepat. Sebab saya tahu tempoh masa dok bakar usus, proktologis kata you ada 6 bulan. 6 ke 9 bulan. Saya waktu tu dah 4,5 bulan. So in my mind it's just saya hanya ada 1,5 bulan je lagi ni nak buat rawatan ni. So inilah side effect post vaksin. Okay, masa pun dah 10.28, rasanya sampai di sini saja. Saya dah cerita pasal solat, wuduk. Solat saya terganggu, wuduk saya terganggu. Ambil wuduk sampai 10 kali, 15 kali. So nanti kita sambung nantilah Okay, sekian, terima kasih. Suara ayah tak dengar lah. Hello, dengar tak? Okay, sorry terima kasih Kak Aina atas perkongsian tadi. Apa cakap tadi? Seperti yang telah saya mentionkan awal-awal tadi, memang perjalanan healing kita ni sebenarnya panjang, betul tak? Berapa tempohnya kita nak pendekkan ke adalah bergantung pada dos yang kita ambil dan juga bergantung pada berapa banyak lagi kuantiti yang boleh dikeluarkan daripada dalam badan kita, dan part of the healing tu sebenarnya kita nak tahu adalah berapa banyak yang toksin dah dikeluarkan. Macam tadi Ina ada share, lagi kita orang Syahor kalau kita dah faham lagi banyak keluar tu lagi kita seronok. Memang betul, memang kita akan rasa lagi lega lepas kita dah melalui tahap-tahap perjalanan penyembuhan tu tapi proses nak mengeluarkan dia tu memang azab sikit cuma kita kena sabar sikit lah part tu. So Alhamdulillah, terima kasih, tahniah pada semua perkongsi share kita pada malam ni. Sebelum kita tamatkan sesi malam ni, saya nak buat sedikit pengumuman. InsyaAllah pada hari esok kita akan ada sesi fizikal di Subanjaya, perkongsian kesihatan, dan juga ada tetamu istimewa iaitu VM Tuan Mokhtar untuk berkongsi tentang shiatsu. Esok kita akan buat sesi shiatsu introduction lah. So siapa-siapa yang berkelapangan, yang berminat nak buat ulang kaji ataupun berminat nak tahu, tak pernah dengar pasal shiatsu atau pernah dengar tapi tak pernah tahu macam mana nak buat, boleh datang esok. Kita first time nak ajak Encik Mokhtar untuk buat perkongsian pukul 2 hingga pukul 4. Boleh tanya apply masing-masing tentang lokasi yang lebih tepat. Dan juga sedikit peringatan, esok adalah hari terakhir untuk
closing bulan Januari. So siapa-siapa nak buat pembelian pada malam ni ada lagi 30 minit sahaja. Lepas pukul 11 dah tak boleh buat online purchase. Boleh buat online dan pick up esok ataupun boleh buat online ordering esok last pukul 12.30 hari ya. Jangan lupa 12.30 hari last. Dan juga apa lagi ya? Ada sharing lagi tak? Next week tak pasti ada, this week tak pasti ada seminar ke tidak dekat Syangho hari Sabtu. Dan okey, kalau tak ada apa-apa lagi, saya nak ambil gambar sekejap untuk kita punya kenang-kenangan pada malam ni. Jika semua bersedia, jom kita ambil gambar. Anak saya dah ready dah ni. Dia dah ready sebelum dia nak tidur. Dia okey, jangan tutup muka pula. Okey, ready semua. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua yang hadir. InsyaAllah kita jumpa lagi di sesi akan datang. Siapa yang dapat datang esok, kita jumpa esok ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye-bye. Okey.